Hai murid, selamat datang ke channel Cikgu. Pastikan subscribe channel Cikgu di YouTube. Baik, dalam video ini Cikgu memilih satu lagi perkara untuk dibincangkan di bawah tajuk differentiation, iaitu dy dx. Tajuk yang kita akan bincang adalah berkenaan dengan rate of change, kadar perubahan. Okey, bukan disebabkan peperiksaan kita cuba berikan tumpuan di bawah subtopik ini. Tidak. Memang banyak soalan di SPM dalam peperiksaan. Soalan-soalan differentiation ini adalah banyak berkaitan dengan rate of change ataupun kadar perubahan. Bukan disebabkan kerap kali soalan ini akan ditanya dalam peperiksaan kita perlu beri tumpuan. So bukan maksud cikgu begitu. So tujuan kita perlu berikan perhatian untuk mempelajari tajuk rate of change ini adalah sebab penggunaan differentiation dalam menyelesaikan masalah. Ini adalah pengetahuan mengapa differentiation ini perlu dipelajari dan apakah kegunaan ataupun dengan mempelajari differentiation dy dx ini, masalah mana saya boleh selesaikan ataupun masalah mana yang murid-murid boleh selesaikan. Itu sebenarnya tujuan kita cuba bincang di sini, bukan setakat nak jawab. Memang kita belajar nak jawab soalan dekat soal ini peperiksaan, memang itu matlamat setiap murid. Tapi yang penting itu ialah kegunaan mempelajari differentiation dy dx ini dalam menyelesaikan masalah harian, satu-satu masalah yang timbul dalam kehidupan. Itu kegunaan mempelajari satu-satu perkara dalam matematik tambahan. Di sini cikgu memilih satu contoh. Cikgu mungkin akan keluarkan beberapa video berlainan masalah dan penggunaan dy dx differentiation dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rate of change ataupun kadar perubahan. So ini adalah video pertama sebab kita perlukan beberapa bentuk masalah dan cara penyelesaian. So ini adalah penyelesaian ataupun masalah pertama dan bagaimana kita akan gunakan rate of change ataupun kadar perubahan ini dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. Cuba kita baca dan fahamkan kandungan soalan ataupun cuba fahamkan apakah masalah soalan ini dan bagaimana masalah itu boleh diatasi dengan menggunakan differentiation ataupun dy dx yang dipelajari. So apa yang kita nak bincangkan di sini adalah berkaitan dengan kadar perubahan di bawah tajuk differentiation, dalam bahasa Inggeris rate of change. Sekarang cuba kita baca ayat pertama dan fahamkan apakah kandungan soalan ini dalam ayat pertama. Perhatikan di sini, water is pouring, maksudnya air dituangkan into a cylindrical shape tank. Air itu dituangkan ke dalam satu tangki yang berbentuk silinder. Air itu dituangkan ke dalam satu tangki yang berbentuk silinder. With a constant rate. Maksudnya itu air dituangkan ke dalam tangki yang berbentuk silinder pada kadar yang tetap, constant rate, pada kadar yang tetap. Berapakah nilainya? Nilainya adalah pada kadar 0.5 meter cube per second. So air itu dituangkan ke dalam tangki yang berbentuk silinder dengan satu kadar yang tetap, dan berapakah nilainya adalah 0.5 meter cube untuk setiap saat. So ini adalah benda yang berlaku ataupun masalah. Seterusnya kita sambung ayatnya. The diameter of the tank. Didapati tangki itu adalah bentuk silinder dan didapati tangki itu mempunyai diameter tangki itu ialah 1.5 meter. Tangki size ataupun diameter untuk tangki itu ialah 1.5 meter. Seterusnya find what
At what rate? Okey, maksudnya sekarang murid-murid dikehendaki mencari, okey, pada kadar mana? At what rate? Pada kadar mana? The height of water. Maksudnya apabila air dituangkan ke dalam tangki, okey, paras air dalam tangki itu akan makin lama makin tinggi. Maksudnya dia akan meningkat berbanding dengan masa. Apabila masa berlalu bertambah, maka tinggi air dalam tangki itu akan bertambah. Okey, you see? Okey, at rate. Okey, maksudnya berbanding dengan masa dia akan tambah. So this is rate of height. So berapakah kadar perubahan tinggi air dalam tangki itu? So find at what rate the height of water is increased. So maksud kandungan soalan ini seperti yang diberitahu adalah satu, tangkinya adalah berbentuk silinder dengan diameternya ialah 1.5 meter dan air dituangkan ke dalam tangki itu dengan constant rate, dengan satu kadar yang tetap iaitu 0.5 meter cube untuk setiap saat. Okey, jika inilah perkara yang dilakukan, apakah perubahan yang berlaku? Ya, perubahan yang berlaku adalah dalam tangki, iaitu didapati paras air dalam tangki itu semakin meningkat. Okey, so soalannya sekarang, pada kadar berapa air itu meningkat? Itu soalannya. Okey, sekarang bagaimana? Kita dah faham masalah dia. Okey, masalahnya ialah pada kadar berapa air itu tambah dalam tangki. Pertambahan ini adalah disebabkan air dituang ke dalam tangki dengan satu kadar yang tetap. Okey, bagaimana kita akan gunakan pengalaman pengajaran berkenaan dengan dy dx dalam menyelesaikan soalan? Okey, perhatikan di sini bagaimana kita akan menggunakan dy dx yang dipelajari ini untuk menyelesaikan masalah. Okey, satu persatu kita akan bincangkan dan bagaimana kita akan gunakan maklumat-maklumat yang dikumpulkan ini untuk menjawab soalan akhir, iaitu pada kadar berapa isi pada air itu ataupun pada kadar berapa tinggi air itu bertambah. Okey, kita kumpulkan satu persatu maklumat ya. Okey, pertama sekali ialah diameter ialah 1.5 meter. So sekarang perhatikan, diameter ialah 1.5 meter. So radiusnya adalah 0.75 meter. Radius kita dah dapat. Okey, so kita bahagi 1.5 bahagi 2 sebab radius kita diperlukan. So kita dapat 0.75 meter. Okey, sekarang kita dah tentukan radius ataupun jejari untuk tangki berkenaan, iaitu 0.75 meter. Okey, satu. Kedua, perhatikan sekarang, okey, air itu dituang dengan constant rate. Air itu dituang dengan constant rate. Perhatikan unit yang digunakan. Perhatikan unit yang digunakan. Okey? Okey, perhatikan unit yang digunakan. Unit di sini ialah meter cube per second. Meter cube menandakan isi padu. Meter cube itu menandakan isi padu berbanding dengan masa. So isi padu berbanding dengan masa kita panggil perubahan isi padu dibandingkan dengan masa. Okay, changes in volume refer to that. So kita panggil dV over dt, kadar perubahan isi padu. Rate of change of volume, kadar perubahan isi padu ataupun rate of change of volume. Berapa? Ya, diberitahu 0.5. So adalah 0.5 meter cube per saat. Okey, untuk setiap saat. Berapa banyak air dituangkan? 0.5 meter padu cube. Okey, so sekarang kita dah dikumpulkan dua informasi. Okey, apakah informasi-informasi yang lain diberikan? Okey, yang isi pani diameter kita dah ambil. Okey, so dua saja diberikan. Bentuk tangki silinder. Itu penting. Bentuk tangkinya adalah silinder. Silinder, volumenya formula apa? Okey, untuk bentuk silinder, tengok ada kan volume. Okey, volumenya berapa? Formula volume untuk silinder ialah V adalah volume adalah iaitu pi
R square H. Ini adalah formula untuk isi padu silinder. Okey, so sekarang disebabkan bentuk tangki ataupun bentuk tangki itu adalah bentuk silinder dan ia berkaitan dengan isi padu. So kita mungkin perlukan. So sebab itu cikgu dah tuliskan formula isi padu silinder, iaitu isi padu bersamaan dengan pi jadi kuasa 2 darab dengan tinggi air. So maksudnya kita akan gunakan berapa tinggi air, dan kalau kita gantikan tinggi air dengan jari tangki itu, kita dapat mencari berapakah isi padu air dalam tangki. Okey. Seterusnya perhatikan soalan yang ditanya. Soalan tanya ialah rate the height of water. Rate height. Maksudnya kadar perubahan tinggi air dalam tangki itu. So kadar perubahan tinggi. So maksudnya soalan sekarang ialah dH over dt adalah dH over dt. Okey, soalannya ini. Pada kadar berapa tinggi air itu berubah untuk setiap saat. So ini soalan. Untuk nak cari ini, perhatikan diberikan dV over dt. Jika perlu kita gunakan formula isi padu silinder berkenaan, iaitu tangki berkenaan, dan diberikan diameter dan diberikan kita dah tentukan radius. Bagaimana kita akan gunakan maklumat-maklumat ini dalam menentukan ataupun untuk mencari jawapan. Sekarang soalannya kita nak tentukan. Apa yang kita nak tentukan sekarang ialah dH over dt. Untuk nak tentukan ini diberikan adalah dV over dt. Iaitu 0,5. 0,5 unit nanti kita di akhir penjelasan kita letakkan unit. So sekarang kita ada dH over dt yang kita nak tentukan. dH over dt ini adalah disebabkan oleh dV over dt. So perubahan pada tinggi air adalah disebabkan oleh perubahan dalam isi padu air yang dituangkan. Bagaimana kita nak tentukan nilai ini? So sekarang murid-murid perlu menghasilkan satu hubungan di antara dH over dt dengan dV over dt. Sekarang murid-murid perlu hasilkan satu hubungan. Sebab hubungan itu akan memberikan satu persamaan. Baru kita boleh hasilkan ataupun boleh dapatkan nilai yang dikehendaki. Bagaimana kita nak hasilkan hubungan itu? Cuba kita ingatkan balik chain rule method. Masih ingat tak chain rule method? Dalam chain rule method itu cikgu padamkannya. Dalam chain rule method, masih ingat tak? Dalam chain rule method itu kita ada dV over dt, kita ada kita ada T over dx diberikan. Dalam chain rule method ini kita ada dua. Satu ialah dV over dt sebab v y kita ada dV over dt. Cikgu ingat balik, so v kita gantikan so dy over dt. Maafkan ya. So di sini satu ialah kita akan dapat v dalam sebutan kita dapat chain rule method y sama dengan t kuasa n. So dy equal to t kuasa dy over dt. Kita ada dy over dt. Lepas itu t itu dalam sebutan x, maka kita ada dt over dx. Confirm so sekarang di bawah chain rule method itu so kita ada dy over dt sebab y dalam sebutan t. Lepas itu kita ada t dalam sebutan x, kita dapat dt over dx. Bagaimana digunakan yang ini? Asalnya soalan adalah y in terms of x. Maka disebabkan y in terms of x, maka kita perlu cari dy over dx. So bagaimana kita tiga ini kita gunakan
untuk mencari dy dx. Dalam chain rule method mengatakan, dalam chain rule method mengatakan iaitu dy over dx adalah dy over dt times dt over dx. So ini yang cikgu maksudkan chain rule method. Bagaimana kita menggunakan pengalaman chain rule method ini dalam menyelesaikan masalah yang kita sedang bincang. So di sini kita sudah ada apa? Ya, kita ada dv over dt. Okey, satu lagi yang kita nak cari apa? dh over dt. So sekarang bagaimana kita akan gunakan dv over dt dan dh over dt. Ini kita nak cari, yang ini diberi. Okey, bagaimana kita akan gunakan pengalaman ini? Okey, seperti mana kita hasilkan chain rule method. Okey, kita bincangkan ya. Okey, sekarang perhatikan sekarang. Okey, yang kita nak cari ialah dh over dt. Okey, nak cari ini, yang diberikan adalah dv over dt. So, apakah sesuai didaratkan? Macam chain rule method kan didaratkan. Tadi kan cikgu kata chain rule method didaratkan dapat ini, ya. Okey. So apakah bentuk ataupun kadar yang sesuai kita daratkan supaya dapat dh? So semestinya yang ini adalah, perhatikan di sini apa? H. Okey. So yang ini adalah dh dibagikan dengan dv. Sebab perhatikan sekarang, ya, dv dimatikan, kita dapat dh over dt. So sekarang inilah hubungan yang kita perlukan untuk mencari dh over dt. Sekarang yang kita belajar iaitu chain rule method diguna pakai di sini. Di bawah rate of change, kadar perubahan. So sekarang daripada dua, yang ini dikendaki, yang ini diberikan. Bagaimana dua ini digunakan daripada yang dibelajar chain rule method untuk menghasilkan satu hubungan, sebab hubungan ini diperlukan baru kita boleh jawab soalan yang dikendaki. So sekarang kita dapati dh over dt sama dengan dh over dv darab dengan dv over dh. Okey, sekarang cikgu padam balik. Okey, sekarang kita kemaskan kerja kita. So kita dapati dh over dt sama dengan dh over dv times dv over dt. Okey, tapi nilai dv over dt sudah diberi. Ya, ini sudah diberi. Berapa? 0.5. Okey, perhatikan di sini. Kadar, okey? Ya, at the rate of 0.5, iaitu isi padu air yang dituangkan ke dalam tangki. Ya. Yang ini sudah ada 0.5. 0.5. Okey, berapakah nilainya? Kita nak cari nilai ini berapa. Kita perlu tentukan nilai, baru kita boleh tentukan yang ini. Okey, so sekarang perhatikan, kita nak bincang yang ini saja, dh over dv. Kita nak tentukan berapa nilai ini. Okey, so di sini perhatikan, ini adalah tinggi, height. Yang ini adalah volume. So kita perlu hasilkan satu hubungan yang melibatkan H dan V, iaitu height, tinggi dan isi padu. Kan tadi cikgu kata, masih ingat tak yang awal-awal cikgu kata, jika perlu kita perlu gunakan isi padu silinder. Kan tadi cikgu kata V equals to isi padu bersamaan dengan, yes, formula tadi masih ingat tak? Pi r square h. Sebab itu cikgu awal-awal ingatkan isi padu itu mungkin perlu kita gunakan. So di sini kita perlukan satu hubungan ataupun satu formula yang mengaitkan isi padu dengan tinggi yang melibatkan tangki berkenaan. So sekarang daripada sini kita dapati V sama dengan pi r square h. Okey, dari sini V pi r square h kita kena hasilkan, bukan kita hasilkan dh over dt, tak, sebab V in terms of h. Kalau y in terms of x, kita differentiate, kita dapat apa? dy over dx kan.
So kalau V in terms of T, kita dapat dV over dt. T in terms of X, kita dapat dV over dx. Maka V in terms of H, kita panggil apa? dV over dH. Okey, tapi di sini ada R. Kenapa R ini tidak? Sebab R ini, tangki ini, diameter tangki ini tidak berubah, tapi tinggi saja berubah. Sebab itu perubahan hanya berlaku pada tinggi tangki itu air ya. Okey, bukan diameter tangki itu makin lama makin membesar, tidak. So tidak berlaku sebarang perubahan pada radius dia. Diameter itu tidak berubah. So maka radius tak berubah. So radius dalam masalah ini adalah constant. Berapakah radius? Nilai constant maksudnya apa? Satu nilai tetap. So diameter tangki ini tidak berubah, kan? Bila tidak berubah, maksudnya ia adalah satu nilai tetap. Yang berubah adalah tinggi air dalam tangki itu. So R di sini tidak terlibat dalam differentiation sebab ini adalah satu nilai constant. Berapakah nilai R? Berapakah radius untuk tangki ini? Kan cikgu kata tadi diameternya berapa? 1.5. So separuh daripada 1.5 tadi adalah 0.75 meter. So sekarang yang ini pi kita dah tahu berapa? 22/7 ataupun 3. Okey, 3.142 ataupun 22/7. So nilai nombor. Okey, berapakah R ini? Ya, R adalah 0.75 nombor. So sekarang yang ini adalah satu nombor. So maksudnya pi R kuasa 2 ialah pi ialah 22/7. Okey, darab radius tadi berapa? 0.7 kuasa 2. Boleh? Okey, sekarang perhatikan berapa nilai dia. Okey, cuba tengok berapa nilai dia. Okey, so sekarang perhatikan 22/7 darab berapa? 0.75 kuasa 2. Perhatikan kita dapat 1.768. So ini adalah nilai. So apabila perhatikan di sini, so yang ini sudah menjadi nilai sebab pi adalah 22/7. Kemudian 0.75 R itu adalah radius. Okey, kuasa 2. So sekarang perhatikan ini sudah menjadi satu nombor. So maksudnya sekarang adalah V adalah berapa? 1.768 H. Ini adalah hubungan V dengan H. So sekarang kita dah tentukan satu hubungan iaitu V in terms of H. So iaitu V adalah 1.768 H. So apa yang kita nak cari sekarang? Ya, kita nak cari dari sini. Dari sini kita perlu cari dV over dH. Okey, kita kemaskan kerja ya. Okey, cikgu padam balik semua. Cikgu kekalkan ini. Okey, sekarang perhatikan. So dH over dt sama dengan dH over dV darab dV. Okey, ini sudah tahu nilai berapa? 0.5. Dah tahu nilai. Okey, sekarang kita nak tentukan berapakah nilai di sini iaitu untuk dH. So maka kita perlukan satu hubungan V dalam sebutan H. Bagaimana kita dapat ini? Kan cikgu ceritakan panjang tadi. Boleh faham? Okey, so bagaimana V sama dengan 1.768H itu cikgu dah terangkan tadi. Okey, sekarang kita dapati bahawa V adalah 1.768H. Okey, seperti mana jika Y dalam sebutan X, maka kita dapat dy over dx. So maka V in terms of H kita dapat dV over dH. Kalau Y sama dengan 2X, apakah dy over dx?
Dua kan? Masa awal-awal kita belajar basic of differentiation mula-mula sekali dalam video pertama cikgu. Okey, diguna pakai sekarang. So maka kalau y sama dengan 2x, dy dx adalah 2, maka kalau v sama dengan 1.768h, maka ya dv over dh adalah 1.768. So sekarang perhatikan, ya kita sudah memperolehi satu lagi. Kita perlukan ini dalam bentuk nombor, ya kita dah dapat dalam nombor. Tapi perhatikan di sini jaga-jaga. Mengapa kita perlu jaga-jaga? Sebab yang kita perlukan adalah dh over dv. Yang kita ada dv over dh. So dari sini kita perlukan dh over dv. Dari sini. So maka dia ini adalah 1.768. Perhatikan di sini. Boleh? Faham tak? So sekarang perhatikan, kita dapati nilai yang kita perlukan di sini adalah dh. So h ke atas, v ke bawah. So yang ini bersatu. So ke atas, ke bawah. So di sini dh over dv sama dengan 1/1.768. So ini adalah nilai dh over dv yang diperlukan di sini. Okey, sekarang kita gantikan semua nilai-nilai tadi. Okey, cikgu kemaskan kerja. Okey, sekarang perhatikan. So yang kita nak cari adalah dh over dt. Okey, adalah bersamaan dengan dh over dv darab dengan dv over dt. Berapa nilai di sini? 1/1.768. Berapa di sini? 0.5 kan tadi? 0.5. Okey, sekarang kita nak tentukan berapa? Okey, perhatikan di sini kita dah gunakan 0.5 bahagi 1.768. So kita dapati ia adalah 0.283. Okey, so sekarang perhatikan di sini. So apabila kita darabkan ini, kita dapat 0.283. Ini angka. Unitnya berapa? Kita perlu sertakan jawapan dengan unit sebab ini kadar perubahan tinggi, iaitu perubahan adalah atau tinggi unitnya adalah meter dan perubahan ini disebabkan masa, iaitu saat. So maka di sini yang ini dh over dt adalah 0.283 ya meter per saat. Boleh faham? So ini adalah cara penyelesaian bagaimana kita gunakan differentiation dy dx yang dipelajari dalam menyelesaikan satu masalah yang melibatkan kadar perubahan ataupun rate of change. So cikgu harap ini adalah satu contoh awal. Cikgu perlukan beberapa lagi contoh untuk dibincang. So cikgu mungkin akan keluarkan ataupun bincang satu lagi bentuk kadar perubahan di dalam satu lagi video. Tapi cikgu harap ini anda akan gunakan sebaik mungkin untuk memahami bagaimana dy dx itu digunakan dalam menyelesaikan satu masalah di sini apabila air dituangkan ke dalam satu tangki yang berbentuk silinder. Ada berlaku ketinggian air dalam tangki itu. So bagaimana kita nak tentukan pada kadar berapa tinggi air itu bertambah dalam tangki dan bagaimana kita akan gunakan dy dx dalam penyelesaian. So cikgu mungkin akan bincang satu lagi contoh dalam satu lagi video. So saya harap penerangan yang cikgu berikan berkenaan dengan kadar perubahan ataupun rate of change akan membantu anda memahami apa dimaksudkan dengan rate of change dalam tajuk differentiation, iaitu dy dx. Seperti biasa,
Okey, cikgu harap anda berpuas hati dengan penerangan yang cikgu berikan berkenaan dengan penjelasan rate of change ataupun kadar perubahan di bawah tajuk differentiation dy/dx. Maka berilah thumbs up untuk cikgu like. Okey, so sekiranya anda puas hati dan sesuai dikongsi dengan kawan-kawan, okey, so letakkan komen anda mengapa video ini sesuai. Okey, untuk murid-murid yang mempelajari differentiation ini. So seperti biasa di akhir video cikgu beritahu ribuan terima kasih. Thank you.